صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia daripadanya dapat lagi kita bertemu di malam yang mulia ini untuk kita menyambung sesi pengajian ataupun kuliah kitab Zahratul Murid fi Aqaidit Tauhid yang dikarang oleh Al-Alimul Allamah Syekh Wan Ali Kudan Al-Kelantani hafizahullah ta'ala, yang semati pengurusi barisan Imam Bilal Siap dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya para asatizah, tuan-tuan guru, para alim ulama, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, mukminin wal mukminat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekaliannya. Insyaallah hadirin wal hadirat, pada malam ini kita sambung lagi pembahasan kitab Zahratul Murid fi Aqaidit Tauhid. Pada kita berhenti pada pertemuan sebelum ini pada kata musannif dan arti mukallaf. Jadi musannif rahimahullah taala, pengarang kitab kita ini, dia nak uraikan apa yang dimaknakan dengan mukallaf. Kerana pada pembicaraan sebelum ini berkait dengan wajib ke atas tiap-tiap mukallaf untuk mengetahui, untuk mempelajari tentang ilmu usuluddin ataupun ilmu yang kita panggil dengan ilmu tauhid dan juga ilmu akidah. Maka berkaitan dengan pembahasan tersebut, musannif pengarang kitab membawa hadis pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi tiap-tiap mukallaf, ke semua orang yang telah ditaklifkan hukum, orang mukallaf dipanggil, maka wajib ke atas mereka dengan wajib syar'i, iaitu ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih. Wajib yang sebagai wajib syarak, iaitu kalau kata buat dapat pahala, tinggal diberikan dosa ataupun siksaan oleh Allah Ta'ala. Maka di antaranya itu adalah mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di antara perkara yang wajib pada syarak adalah mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu dengan mempelajari ilmu akidah ataupun ilmu tauhid. Maka bersangkut paut dengan pembahasan musannif yang telah terdahulu tersebut, kemudian musannif rahimahullahu ta'ala membawa datang kepada kita apa itu mukallaf. Apa itu mukallaf? Pengenalan, takrif, definisi, tasawur, gambaran tentang makna mukallaf.
Maka kita ulang sedikit balik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Dan arti mukallaf itu iaitu orang yang akil, baligh, yang sejahtera pendapatannya, dan jikalau pendengarnya dua ataupun lihatnya dua, sama ada lelaki atau perempuan, dan sama ada orang merdeka atau sahaya atau khadam. Itulah yang ditakrifkan oleh musannif rahimahullahu ta'ala tentang definisi ataupun pentakrifan mukallaf. Jadi nak sebut orang mukallaf ni, yang pertama mesti akil, orang yang berakal. Maksudnya kalau orang yang tidak berakal, orang yang gila dan seumpamanya, tidak mukallaf. Yang kedua baligh. Baligh itu sampai had umurnya. Sampai had umurnya, maka tidak mukallaf bagi bayi, sabi ataupun kanak-kanak yang di bawah umur baligh tersebut. Kemudian yang ketiga, sejahtera pendapatnya ataupun salamatul hawas, sejahtera anggota ataupun panca indera, salah satu daripada pendengarannya ataupun penglihatannya. Maka orang yang tidak mendengar, orang yang tidak melihat dengan sekaligus tidak dikira ataupun dianggap sebagai orang mukallaf. Ini takrif ataupun syarat ataupun pengenalan yang ditulis oleh musannif pengarang kitab kita ini tentang yang dimaksudkan dengan mukallaf. Jadi keluar daripada takrif tadi, selain daripada itu, maka dia tidak mukallaf. Di sana ada ulama juga tuan-tuan yang menambahkan satu lagi syarat mukallaf, iaitu bulugh da'watil Islam. Di sini tidak disentuh ataupun tidak disebut oleh musannif. Pengarang kitab kita tak sebut. Ada sebahagian ulama yang lain menambahkan mukallaf itu syarat satu lagi, bulugh da'watil Islam, sampai dakwah Islam. Makna kata orang yang tinggal di tempat yang tidak sampai dakwah Islam, tidak sampai agama Islam kepadanya, maka tidak dianggap mukallaf. Tapi kalau kita tengok pada zaman kita sekarang ni, ada ataupun tidak lagi tuan-tuan, boleh kita katakan tidak ada lah. Orang yang duduk dalam hutan mana pun, orang asli ke yang duduk dalam hutan Amazon ni kan, diorang pun dah ada istro lah. Contoh, maksudnya Islam tu dah sampai dah. Pendakwah alim ulama Islam dah membawa syariat Islam, dah membawa agama Islam ni ke seluruh pelosok dunia dah. Tapi walaupun begitu, boleh kita katakan boleh jadi tak sampai, boleh jadi juga, tapi kita tak tahu. Wallahu a'lam. Kalau kata tak sampai dakwah Islam kepada mereka, mereka tak pernah tahu Islam tu apa. Tak pernah sampai kata, ada agama yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, iaitu Nabi kita Muhammad, nabinya itu Nabi Muhammad, pesuruhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada sampai maklumat pengetahuan tentang khabar tentang agama yang dinamakan agama Islam, yang hanya agama satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tak sampai dakwah, tak sampai pengetahuan, tak sampai khabar, tak sampai syariat Islam tersebut, sebahagian ulama mengatakan mereka ini tidak mukallaf, kerana tak sampai agama kepada mereka. Orang yang ada di Papua ni tuan-tuan, Papua ni jauh. Kalau di Indonesia dia ujung sekali. Papua ni dia satu provinsi di Indonesia. Tapi kalau pulau tu dibahagi pada dua, dia satu pulau tu dibahagi menjadi dua negara. Satu Papua Nui Guinea, satu Papua yang masuk ke wilayah provinsi Indonesia. Orang dia kulit hitam, rambut kerinting tu. Itu di sana pun Islam itu minoriti, bukan majoriti. Majoritinya Kristian. Tapi ada dah pendakwa Islam yang datang ke pelosok sana tu, pelosok kampung mereka dah sampai dah. Maksudnya mereka pun dah mukallaf, bulugh da'watil Islam, sampai dah dakwah Islam, walaupun tempat yang terpencil sekalipun. Kan kita tengok dulu antara yang pergi berdakwah ke Papua ni, Habib Munzir Al-Musawwar.
Abi Munzir ni salah seorang anak murid yang awal daripada Habib Umar bin Hafiz Hafizahullah Ta'ala. Meninggal dah, wafat dah, meninggal umur muda 40 tahun. Ini dia ni antara orang yang dari yang bawa pergi untuk dakwah di Papua sana. Jadi kita nak kata sampai lagi agama sana sampai. Agama Islam sampai. Di Eropah ke di pelosok dunia mana sampai. Jadi sebagian ulama mengatakan syaratnya lagi mukallaf bulugh da'watil Islam. Baik. Kemudian itu sama ada lelaki atau perempuan, dan sama ada orang merdeka atau saya atau khadam, dan sama ada manusia atau jin. Jadi sama ada manusia ataupun jin. Maksud kata yang ditaklifkan oleh Allah Subhanahu Taala tentang hukum ini dua makhluk, iaitu yang pertama manusia, yang kedua jin, daripada kalangan jin. Jadi jin ni pun maksudnya ditaklifkan hukum, dibebankan hukum kepada mereka juga. Sebab mereka nak kena sembahyang kena, nak kena mengenal Allah nak kena juga mereka, tuntutan kepada mereka untuk kenal siapa Tuhan mereka. Nak kena puasa nak kena juga sebenarnya jin. Sebab tu Saqalain disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Nabi SAW diutuskan untuk Saqalain. Saqalain ni dua yang diberatkan hukum, dua makhluk yang diberatkan hukum, yang dikenakan hukum pada mereka. Yang pertama jin, yang kedua manusia. Kemudian tetapi mukallaf jin itu daripada asal kejadiannya tiada terhenti atas bulugh. Tiada terhenti atas bulugh. Maksudnya tak perlu balik. Asal kejadian tu sudah taklif. Faham tak? Tak disyaratkan balik tadi ni. Jin ni tidak disyaratkan balik. Maksudnya jin yang kanak-kanak pun lahir tu kan. Dia memang dah ditaklifkan hukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kan, kalau kanak-kanak tidak taklif, belum mukallaf. Sampai dah baligh barulah mukallaf. Tapi kalau jin tidak. Itu perbezaannya. Taklif ataupun mukallafnya jin dan juga manusia sama-sama dimukallafkan hukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibebankan hukum, akan tetapi syarat mereka ini tidak perlu kepada baligh. Maksudnya kalau lahir itu terus ditaklif. Mukallaf siap-siap dah. Itu maksudnya mukallaf siap-siap dah kalau jin. Biar beza dengan kita manusia. Adapun malaikat, maka tiada mereka itu mukallafin, kerana bahawasanya taat dan ibadah itu jadi tabiat dan perangai bagi mereka itu. Satu lagi makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat. Adakah malaikat ini ditaklifkan juga hukum, dimukallafkan, ditaklif hukum, dibebankan hukum juga ataupun tidak kepada para malaikat? Maka jawabnya malaikat tidak mukallaf. Mereka tidak ditaklifkan hukum, tidak dibebankan hukum, kerana mereka ini berbeza dengan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang lain. Allah Taala cipta mereka untuk bertaat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak pernah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan macam kita, bukan macam jin, bukan macam makhluk yang bernama insan, makhluk yang bernama manusia, yang mana manusia ini ada dosa, ada pahalanya, ada salah, ada silapnya. Al-insan la yakhlu anil khata' wal nisyan. Al-insan mahallul khata' wal nisyan. Kan manusia ini tempatnya kesalahan, tidak sunyi, tidak terlepas daripada kesalahan dan juga lupa. Khuliqal insanu dha'ifa, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Manusia ini diciptakan dalam keadaan dhaif, lemah. Maksudnya boleh jadi silap, boleh terjadi kesalahan kepada mereka itu. Itu beza. Kalau jin, kalau malaikat tidak, tidak. Mereka ini tidak ditaklifkan hukum, kerana mereka ini tidak dibebankan hukum, kerana mereka bukannya macam kita. Mereka ini Allah Taala cipta hanya kerana nak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hanya kerana nak membuat ketaatan, tidak ada maksiat, tidak ada kesalahan dan sebagainya. Sebab itu dalam Quran Allah Taala kata, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudha an-nas wal hijaratu 'alayha malaikatun shidadun la ya'suna Allah. Malaikatun ghalizun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun.
La ya'sunallaha ma amarahum, kata Allah Taala, mereka tidak melakukan maksiat, mereka tidak melakukan dosa sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka mengerjakan apa yang Allah Taala perintah, apa yang Allah Taala suruh kepada mereka. Itu bangsa malaikat. Itu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernama malaikat. Tak makan, tak minum, tak tidur, tak berjantina lelaki dan perempuan macam kita. Adapun kita berbeza. Jadi sebab itu malaikat tidak ditaklifkan hukum kepada mereka. Akan tetapi di sana ada pendapat ulama. Di sana ada pendapat ulama mengatakan malaikat ini mengatakan irsal, ya, pengutusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk siapa? Kalau kita katakan dari sudut untuk membebankan hukum, berarti Rasulullah diutuskan kepada manusia dan juga jin. Sebab Rasulullah menyampaikan sekalian syariat Allah. Nak sampai kata nak kena semayang, nak sampai nak kena kata puasa, nak sampai nak kena kata zakat, haji dan sebagainya. Makna kata Rasulullah SAW diutuskan sebagai untuk mentaklifkan, irsal li taklif dipanggil. Irsal li taklif, pengutusan untuk mentaklifkan, membebankan hukum, iaitu yang pertama kepada manusia, yang kedua kepada para jin. Adapun ulama kata Rasulullah SAW diutuskan juga kepada malaikat, tapi dipanggil dengan irsal li tashrif. Pengutusan itu untuk memuliakan. Irsal litashrif, diutuskan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam litashrif, untuk memuliakan saja. Diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat litashrif, untuk memuliakan. Jadi bukan litaklif. Jadi Rasul kalau diutuskan untuk litaklif kepada manusia dan kepada jin. Kalau diutuskan kepada malaikat itu litashrif, maknanya untuk memuliakan saja. Bukan untuk dibebankan. Mereka ini dibebankan juga dengan hukum-hukum agama, hukum-hukum yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu tuan-tuan. Jadi manusia ditaklifkan, jin ditaklifkan, malaikat tidak ditaklifkan. Yang ini tidak dibebankan hukum. Kemudian, dan ibadah itu jadi tabiat dan perangai bagi mereka itu. Ini mereka tidak buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila kita kata manusia yang bagi kita macam malaikat, kan? Kan kita umpamakan, kan? Kita tasbih, kan? Kita umpamakan bila kita tengok orang ni baik sangat, macam tak pernah buat salah, tapi masya-Allah dia ni orang ke malaikat? Kan? Kata apa? Dia ni orang ke malaikat? Dia ni manusia ke malaikat? Kan? Tak pernah buat salah, tak pernah lara, tak pernah lalai, kan? Tak pernah sembang merapu. Contoh, dia tengok bagus, dia tawaduk, kita kata bagus dia ni manusia ke malaikat? Kenapa kita nak kata macam tu? Sebab kita tahu malaikat itu orang yang tidak salah. Bukan orang, malaikat itu makhluk yang tidak salah dan tidak buat berdosa, tidak ada rasa untuk melakukan maksiat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian faidatun, bermula alamat bulughh kanak-kanak itu dengan dua perkara. Jadi dia nak beritahu pula tentang alamat baligh kanak-kanak sampai tahap baligh. Tandanya yang pertama, mimpi setubuh dengan perempuan kemudian daripada sampai umurnya 9 tahun. Ini bagi lelaki. Bagi lelaki mimpi bersetubuh, mimpi jima' padahal umur 9 tahun, maka dianggap baligh. Kedua, dengan sampai umurnya 15 tahun. Maksud mimpi ni keluar mani, khurujul mani bil ihtilam, keluarnya mani dengan sebab memimpi. Mimpi khurujul mani bil ihtilam, keluarnya mani dengan sebab ihtilam, mimpi. Itu mimpi jima' bersetubuh dan seumpamanya. Maka dengan had 9 tahun kemudian dia keluar mimpi, keluar air mani dengan ihtilam dengan mimpi, maka dihukumkan sudah sampai had baligh. Yang kedua, kalau tak datang mimpi, tak datang ihtilam, tak ada mimpi dan keluar air mani, maka hadnya adalah sampai umur 15 tahun. Jadi lelaki kalau sampai umur 15 tahun
dan sebelum itu dia tak pernah langsung keluar mani dengan sebab bermimpi ataupun selain daripada mimpi, maka umur 15 tahun dihukumkan dia sudah baligh. Dia tak boleh kata lah umur 16 ya, contoh umur 15 genap dah dia 15, lepas tu umur 16 dia kata dia tak balik lagi. Kenapa? Tak mimpi. Tak balik lagi sebab tak mimpi, ataupun tidak khurujul mani, tidak keluar mani. Dia kata saya tak balik lagi lah sebab tak mimpi dan tidak keluar mani. Tidaklah. Sebab balik ini dua. Yang pertama dengan ihtilam, umur 9 tahun dengan mimpi. Yang kedua dah mencapai umur 15 tahun. Jadi kalau tak datang mimpi, tak datang mani dan sebagainya, sampai je umur 15 tahun dikirakan balik. Tak perlu tunggu mimpi lah kan. Tak perlu tunggu mimpi, tak perlu tunggu mani lah. Kalau kata dah 15 tahun sebelum tu tak pernah datang mimpi dan mani, dianggap balik. Itu hal dia. Itu bagi lelaki. Dan ditambah pada perempuan dengan haid. Kemudian daripada sampai umurnya 9 tahun lebih kurang, takriban 9 tahun qamariah takriban. Jadi lebih kurang 9 tahun sampai haid bagi perempuan, maka dianggap baligh. Itulah had umur bagi seorang manusia, seorang yang untuk mencapai had baligh. Dan adapun sebelum pada itu umur 6 tahun, umur 5 tahun, umur 2 tahun, umur 1 tahun, maka dikirakan sabi, dikirakan kanak-kanak yang mana mereka ini tidak ditaklifkan hukum oleh Allah SWT. Kalau mereka tak sembahyang pun tak berdosa, tak puasa pun tak berdosa. Tapi sebagaimana kita sebutlah malam tadi, walaupun mereka itu tak berdosa, umur 7 tahun tak sembahyang, tetapi dah diperintahkan oleh Nabi SAW untuk ibu bapa dan orang tuanya, ibu dan ayah bagi anak-anak tersebut, menyuruh mereka untuk sembahyang pada umur 7 tahun. Murru auladakum bis-salat ila balagha 7 sinin. Hendaklah kamu perintahkan anak kamu dengan untuk sembahyang idza balagha 7 sinin, apabila dah sampai 7 tahun. Wadribuhum idza balagha 10 sinin. Hendaklah kamu rotan, kamu pukul dengan cara mengajar. Pukul dengan tujuan untuk mengajar apabila dah sampai umur 10 tahun. Walaupun tak balik, tetap diperintahkan oleh Nabi SAW. Dalam kitab Fathul Mu'in kata perintah itu adalah wajib kepada ibu dan ayah si anak tadi. Jadi kalau sampai umur 7 tahun, mak ayah kena wajib dah suruh untuk sembahyang. Umur 10 tahun tak sembahyang juga, boleh tibai, boleh rotan, boleh denda dengan cara untuk mengajar. Bukan rotan atau tibai, denda itu dengan untuk menyakiti lah, bukan untuk mencederakan, bukan, tapi untuk mengajar. Kerana ini siapa? Ini perintah siapa? Tetap perintah Nabi SAW. Nabi suruh kita buat macam tu. Maka ditaklifkan kepada mak ayah, bukan taklifkan dia. Taklif wajib itu kepada mak dan ayah dia. Kalau kata mak ayah dia tak suka umur 7 tahun, umur 10 pun 10 tahun pun tak suka lagi nak sembahyang, maka yang dosa dia tak dosa lagi, dia belum mukallaf, dia belum balik kan? Dia tak berdosa lagi. Yang berdosa ayah dia, mak dia yang tak dia berdosa sebab tidak menyuruh untuk sembahyang. Di bab-bab ni kena ambil berat jugalah tuan-tuan. Yang kita ingat ni anak-anak ni kita kata tak apalah, biar dia lah, nanti dia pandai lah besar-besar nanti dia sembahyang. Tak boleh. Itu tanggungjawab kita lah. Tanggungjawab sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu. Kita akan diperosakkan kelak. Kita diperosakkan kelak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, yang wajib kita tak buat. Sama juga suruh menutup aurat bagi perempuan pakai tudung. Dia sama dari kecil juga. Bukan tunggu dia besar nanti dia pandai lah pakai sendiri. Tak boleh. Semayang lah, bab-bab nak tutup aurat pakai tudung bagi perempuan dan sebagainya. Itu tanggungjawab ibu dan ayah. Sebab itulah mak ayah kena tunjuk dulu lah. Kena semayang. Kalau kata mak ayah ibu bapa minta semayang, macam mana nak suruh anak yang umur 7 tahun semayang? Anak dia kata balik abah minta semayang. Mak minta semayang, umi minta semayang, daddy tak semayang, papa tak semayang. Suruh anak yang semayang, dia tak semayang, tak boleh. Kita kena tunjuk kepada dia. Sebenarnya didikan dia sebenarnya daripada rumah. Madrasah yang pertama itu daripada rumah, barulah kita hantar kepada sekolah, pada guru yang lain untuk kita
lebih mendalam lagi mendidik anak kita. Tapi madrasah al-ula, madrasah yang pertama itu daripada anak-anak. Ya? Sebab tu dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala perintahkan semua kita perintahkan anak, wa'mur ahlakum bis-shalah, ya, wa'mur ahlakum bis-shalah wastabir 'alaiha. Hendaklah kamu perintah ahli keluarga kamu untuk sembahyang dan bersabar ke atasnya. Maksudnya apa? Yang nak sembahyang ni kena sabar. La nas'aluka rizqa, kami tak minta rezeki kepada kamu. Nahnu narzuquka, kami yang bagi rezeki kepada kamu. Wal 'aqibatu littaqwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengambil iktibar itu adalah orang takwa. Mana orang takwa je yang nampak apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ni. Sebab tu bila orang tak sembahyang ni kadang rezeki sempit dan sebagainya. Kalau orang sembahyang insya-Allah, walaupun taklah kaya seperti mana jutawan kan, tapi dia akan rasa lancar dalam kehidupan dia, akan rasa tenang dengan kehidupannya, akan ada rasa sifat qanaah, cukup dengan pemberian yang Allah Ta'ala beri. Itu Allah Ta'ala janji dalam Quran, wa'mur ahlakum bis-shalah wastabir 'alaiha, suruh sembahyang dalam sabar. La nas'aluka rizqa, kami tak minta rezeki kepada kamu. Nahnu narzuquka, kami yang bagi rezeki kepada kamu. Itu apa? Janji siapa tu? Janji Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila orang ada masalah kan, kita tengok cek balik rupanya tak sembahyang kan. Ramai kita jumpa macam tu. Ada masalah rumah tangga kadang kan, ada masalah peribadi, ada masalah kewangan, gaji tak cukup dan sebagainya. Bila cek balik sembahyang tak sembahyang. Pergi kerja bangun awal kan, tapi tak sembahyang subuh. Zuhur tak sembahyang, apa lagi kan? Kalau maghrib tak sembahyang, apa lagi sembahyang yang lain? Sembahyang asar lagi buat. Ya, hafizu 'ala salawat was salatil wusta. Hendaklah kamu menjaga ke atas kesemua sembahyang was salatil wusta. Allah Taala taksih pula sembahyang yang di pertengahan. Padahal Allah Taala sebut dah kan, hafizu 'ala salawat. As-salawat maksudnya jamak bagi as-salah. Banyaklah. Hendaklah kamu menjaga daripada kesemua sembahyang. Bila sebut semua sembahyang, masuk dah sembahyang al-wusta. Sembahyang al-wusta ni sebahagian ulama mentafsirkan sembahyang asar. Tapi ada penafsiran khilaf ulama di situ. Ada ulama tafsirkan sembahyang wusta ni apa? Sembahyang asar. Ni Allah Taala dah sebut dah semua, menjaga kesemua sembahyang. Was-salatul wusta, Allah Taala sebut taksihkan pula, khususkan pula sembahyang asar. Kenapa nak kata berat sembahyang asar tu? Nak kata berat, zikrul khas alal am yufidul ihtimam. Menyebutkan yang khas selepas daripada menyebut am. Sebut yang khusus selepas daripada disebutkan yang umum. Padahal yang khusus tu dah termasuk daripada yang umum tadi. Itu memberi makna yufidul ihtimam. Nak kata penting, nak kata berat benda tu. Sebab tu Allah Ta'ala kata hafizu 'ala salawati was salatil wusta. Sembahyang. Padahal salawat tu masuk dah semua sembahyang. Tapi Allah sebut juga sembahyang asar sebab berat. Maksudnya antara sembahyang yang berat ni sembahyang asar. Berapa ramai orang tinggalkan sembahyang asar. Balik kerja penat ataupun jam pun tak sembahyang. Sampai rumah maghrib. Keluar pejabat keluar. Tidur lepas zuhur tidur. Dah bangun maghrib tak sembahyang. Kalau kita semaghrib tak sembahyang, asar memang berat. Subuh dah hari yang lain pun berat. Itu tentang. Itu Allah Ta'ala kata hafizu 'ala salawati was salatil wusta. Itu dia panggil kaedah dalam ilmu balaghah. Seperti kita kata macam ni lah, kita pun pernah ada juga kita cakap dalam seharian kita ni pun ada balaghah. Balaghah ni ada sastra dia lah, sastra Arab dia. Ada kiasan dan sebagainya, ilmu hadis, bayan ma'ani. Kita cakap macam ni, kita kata kat kawan kita, nanti balik nanti kirim salam lah dekat ayah, dekat mak. Kita kata apa mula-mula? Nanti balik ni kirim salam kan dekat semua lah. Kita kata macam tu. Dekat ayah, dekat mak tu. Padahal kita dah kata dah semua tu kan. Tapi kita taksihkan pula. Balik ni kirim salam kat semua lah. Dekat ayah, dekat mak apa semua. Dekat ni. Orang kita kan selalu juga macam tu. Maksud itu masa lambat tadi lah. Zikrul khas al-am yufidul ihtimam. Sebut yang khusus ke atas yang umum tadi memberi makna penting. Mak dan ayah tu kan yang penting. Tapi yang kesemuanya tadi dah sebut dah. Masuk dah mak dan ayah yang kesemua tadi. Masuk dah.
Tapi nak kata penting, kirim salam lah kat semua, kirim salam kat semua lah. Dekat mak, dekat ayah semua. Padahal sebut dah semua tadi. Itu. Itu adalah Fizul Salat wa Salatul Wusta wa qumu lillahi qanitin. Baik, itu diperintahkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW untuk kita suruh anak kita umur 7 tahun suruh sembahyang. Tapi jangan tiba lagi lah, jangan bagi denda lagi. Tengok dulu bagi latih. Kalau tak semestinya 5 waktu tu kena betul-betul sembahyang lah. 5 waktu tak lah bagi. Kalau dia tak larat, okey lah buat. Kalau kata 5 waktu tu dia buat 2 waktu, cantik lah. 3 waktu lah. Nanti dah slow-slow kita tambahkan, penuhkan. Tak boleh juga terkejut kan. Baik. Kemudian tuan-tuan. Dan ditambah perempuan dengan haid kemudian daripada sampai umurnya 9 tahun. Dan arti agama dia habis, itu masuk mukallaf. Dan arti agama itu iaitu ibadah daripada beberapa hukum yang disyarakkan, yakni yang dinyatakan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas lidah nabinya. Itu agama. Dia nak sebut agama. Agama ni apa? Agama ni ada ibadah daripada beberapa hukum yang disyarakkan, yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas lidah nabi. Ya, agama ni adalah perintah Allah, suruhan Allah, hukum-hukum Allah, undang-undang Allah yang Allah Ta'ala syariatkan dan disampaikan syariat agama tersebut oleh pesuruh Allah iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu agama. Itu agama. Dan arti hukum itu menyabitkan sesuatu pekerjaan bagi sesuatu pekerjaan atau menafikan dia daripadanya seperti kita kata alam ini baharu dan isbatnya pada isbatnya, atau alam ini tiada qadim pada nafinya. Jadi dah tadi agama, kemudian dia nak sebutkan makna hukum. Hukum ni apa? Isbat menyatakan sesuatu bagi sesuatu pekerjaan atau penafi. Dalam bahasa Arab dia panggil apa? Isbatu syai' au nafyu. Isbatu syai' au nafyu. Mengisbatkan sesuatu ataupun menafikan sesuatu. Kalau kita nak mengatakan ya, mengisbatkan, ataupun kita nak mengatakan tidak, menafikan sesuatu. Itu dipanggil hukum. Kan hukum ni hukum tu kita kata hukum. Hukum ni isbatu amrin li amrin au nafyu. Mengisbatkan, menetapkan sesuatu perkara bagi sesuatu perkara au nafyu ataupun menafikan. Kita nak hukum kata dia ini orang yang baik. Kita isbatkan kata dia itu baik. Itu menghukum, menetapkan kata seorang itu baik. Zaid ini baik. Menetapkan kata Zaid itu baik. Itu isbat. Ataupun menafikan, iaitu kita katakan nak kata Zaid ini orang yang tidak baik, menafikan. Mengisbatkan sesuatu bagi sesuatu ataupun menafikan sesuatu bagi sesuatu, itu yang kita panggil dengan hukum. Hukum ni menetapkan sesuatu ataupun menafikan. Jadi hukum syarak menetap ataupun menafikan yang syarak yang menetapkan, syarak yang menafikan. Hukum akal yang menetapkan atau menafikan. Hukum adat, akal yang menetapkan atau menafikan. Ini dia bagi misal di sini apa? Seperti kita kata alam ini baharu pada isbatnya. Pada isbat kita kata alam ini baharu. Ya, kita kata alam ini baharu. Atau alam ini tiada qadim pada nafinya. Jadi tiada qadim itu menafik, sama dengan kita menisbatkan kita baharu. Faham tak? Lawan qadim ni, lawan baharu ni qadim. Kita katakan alam ini baharu. Alam ini baharu. Mana baharu ni perkara yang ada mulanya lah. Ada mulanya, ada permulaan. Kita dianggap baharu, hadis, dia panggil hadis. Qadim perkara yang adanya tidak ada permulaan. Zat Allah Taala qadim. Sifat Allah Taala pun qadim. Ini qadim ini ma la awwal lahu liwujudihi. Perkara yang tidak ada awal bagi permulaan adanya. Ma la awwal lahu liwujudihi. Perkara yang tidak ada awal bagi wujudnya sesuatu. Wujudnya Allah ada awal tak? Tak ada. Wujudnya sifat-sifat Allah ada awal? Tak ada. Maksudnya Allah Ta'ala ada macam tu. Bukannya ada satu masa yang Allah Ta'ala tak ada, kemudian tiba-tiba adanya Tuhan, ada Allah. Tak boleh kita kata.
itu kita dah mengisbatkan seolah Tuhan ni, Allah Ta'ala ni makhluk. Sebab itu sifat apa? Sifat kita, sifat makhluk. Makhluk dulu tak ada, kemudian ada, kemudian nanti akan tak ada balik. Nanti kita akan belajarlah dalam kita jumpa sentuh dalam bab sifat apa nama qudrat dan sifat iradah nanti. Ada pembahagian, ada ta'alluq-ta'alluqnya, ada ta'alluq qadah, ada ta'alluq tanjizi, ada ta'alluq suluhi qadim, dan sebagainya. Baik. Jadi nak kata apa? Qadim ini adalah perkara yang ada, yang tiada permulaan baginya. Hadis perkara yang ada permulaan baginya. Jadi bila sebuah hadis ini makhluk, alam ini termasuk kita lah. Di mana alam ni kullu ma siwallah, perkara yang selain pada Tuhan, selain pada Allah, kita panggil alam. Jadi makhluk ni dimakan alam. Jadi kita kata apa? Seperti kita kata alam ini baharu pada isbatnya. Pada isbat kita kata alam ini baharu. Ya, alam ini baharu. Kita mengaku kata alam ini baharu. Kita menghukumkan kata alam ini baharu. Itulah hukum. Kita kata alam ini baharu. Pernyataan kita itu dipanggil sebagai menghukumkan sesuatu perkara, iaitu menghukumkan alam dengan baharu. Faham tuan-tuan? Isbatu amrin li amrin. Menghukumkan sesuatu dengan sesuatu, iaitu menghukumkan alam bahawa alam itu adalah baharu. Jadi alam ini baharu. Sebab apa baharu? Sebab tandanya mutaghayyir, berubah. Dalam kaedah muqaddimah dia apa? Al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Al-alam hadis. Keluar natijah. Al-alam mutaghayyir, alam itu berubah-ubah, wa kullu mutaghayyir hadis. Tiap perkara yang berubah-ubah itu baharu, maka keluar natijah al-alam hadis. Alam itu baharu. Berubah-ubah kan alam ni kan? Perubahan siang pada malam. Perubahan kita, manusia kita dulu kecil, kemudian sekarang besar. Nanti dah tua pula, habis tua mati pula. Itu kan berubah. Jadi berubah-berubah ini hanya sifat alam, hanya sifat perkara yang baru. Maka sifat berubah itu dulu ada pada alam. Maka kita menghukumkan alam itu baharu. Jadi kalau siapa yang mengaji mantik, dia akan nampaklah kaedah ni. Muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, natijah. Al-alam mutaghayyir, muqaddimah sughra. Wa kullu mutaghayyir hadis, muqaddimah kubra. Al-alam hadis dipanggil natijah daripada muqaddimah tersebut. Baik. Natijah ni jawapannya. Atau kita kata alam ini tiada qadim pada nafinya. Kita kata alam ini bukan qadim. Kita nafilah tiada tu. Kita nafi, bukan qadim itu menafi. Kita menafikan kata alam ini bukan qadim. Maka kita menafikan itu dipanggil kita menghukumkan sesuatu dengan kita menafikan. Bukan kita menetap. Yang tadi kita menetapkan kata alam ini baharu, itu kita menetap, menghukum dengan menetap. Dengan mengiyakan. Kalau menghukum dengan menafikan apa dipanggil hukum juga. Tapi hukum dengan isbatu amrin li amrin atau nafyu, iaitu nafyu amrin li amrin. Menafikan sesuatu perkara dengan satu perkara. Kita kata alam ini tiada qadim. Alam ini tiada. Maksud alam ini tak qadim. Betul tak? Tak qadim alam, betul. Yang qadim itu siapa? Allah. Alam ini tak qadim. Tak qadim maksudnya baru, sama. Baik. Jadi yang qadim ni hanya dua je tuan-tuan. Allah, iaitu zatnya, dan juga sifat Allah. Sifat-sifat Allah qadim, zat Allah pun qadim. Maksudnya tak ada permulaan. Sifat Allah Ta'ala tak boleh kita kata ada permulaan. Tak boleh kita gambarkan adanya zat pada satu-satu masa tak didahului oleh permulaan. Kemudian habis pada tu barulah Allah Ta'ala yang menciptakan sifat dia. Tak boleh. Sebab apa kita tak boleh kata macam tu? Sebab bila kita mengatakan sifat Allah Ta'ala itu Allah Ta'ala cipta, maksudnya sebelum Allah Ta'ala cipta tak ada sifat Allah. Maka kita sudah menghadiskan ataupun memakhlukkan sifat Tuhan. Sedangkan sifat Tuhan bukan hadis, sifat Tuhan adalah qadim. Betul-betul? Baik. Dan sifat Tuhan ini tak ada permulaan dia. Tak ada permulaan, dan setiap bagi sifat Tuhan ni satu. Kudrat satu, ilmu satu, hayat satu, iradat satu. Dan itu pun akan kita masuk pada pembahasan dia insya-Allah. Pada pembahasan Esa wahdaniyah, Esa pada zat, Esa pada sifat, Esa pada af'al Allah Subhanahu wa taala. Baik.
kita habis dulu dah. Kemudian katanya lagi, dan syarat haramnya ketiadaan darurat. Oh silap. Oh langkah sebelah sana. Silap maaf dah. Jadi erti hukum tu seperti kita kata, alam ini baharu pada isbatnya, atau alam ini tiada khalif pada nafinya. Dan hukum itu terbahagi kepada 3 bahagi. Pertama hukum syarak, dan kedua hukum adat, dan ketiga hukum akal. Ini baru kita nak masuk bicara satu persatu. Sebelum ni saya dah gambarkan dah kepada kita semua supaya kita dapat gambaran awal. Hukum itu ada 3. Yang pertama hukum syarak, yang kedua hukum adat, yang ketiga hukum akal. Di sini barulah musannif pengarang kita masuk untuk membicarakan satu-satu secara tafsir, secara terperinci. Baik. Dia kata hukum itu terbagi pada 3. Pertama hukum syarak, kedua hukum adat, dan ketiga hukum akal. Maka hukum syarak itu 2 bahagi. Hukum syarak pula dibahagi menjadi 2. Pertama hukum syarak yang taklifi, dan kedua hukum syarak yang wadai. Jadi kalau ini dimasuk dalam pembahasan ilmu usul fiqh. Sebab membicarakan tentang syarak. Ini dalam ilmu akidah dia tidak membicarakan tentang hukum syarak, hanya membicarakan tentang bila kata wajib mempelajari ilmu akidah, wajib itu wajib hukum syarak situ je. Wajib kita mempelajari ilmu akidah, wajib itu masuk dalam hukum syarak. Tapi kita kata Allah Ta'ala wajib mempunyai sifat iradat, Allah Ta'ala wajib mempunyai sifat kuasa, Allah Ta'ala wajib hidup, mustahil mati, Allah Ta'ala wajib ada, mustahil tiada, Allah Ta'ala wajib bersifat dengan kidam, mustahil baharu. Itu kita bahas dalam bab hukum akal. Wajib mustahil itu wajib yang akli, mustahil yang akli. Bukan kita duk bahas pada hukum syarak. Ada hukum syarak ni kita bahas pada bila disebutkan awwaluddin ma'rifatullah tadi, awal agama mengenal Allah, wajib atau mukallaf untuk mempelajari ilmu ma'rifatullah, ilmu tauhid. Wajib di situ wajib pada syarak, iaitu buat didapat pahala, tak buat tinggalkan mendapat sisaan, mendapat dosa. Itu saja. Cuma sini dia nak urai sikitlah secara gambaran umum saja. Jadi dia kata hukum syarak ini dibahagi menjadi jadi 2. Yang pertama hukum taklifi, yang kedua hukum wadai. Yang tersebut keduanya pada kata ta'rif huwa khitabullah ta'ala al-muta'alliq bi af'alil mukallafin bil talab awil ibah awil wad'i lahuma. Artinya kalamullah azali yang tergantung dengan segala perbuatan orang mukallafin, dan dengan dituntut atau ibahah, dengan dihantarkan bagi keduanya. Maka masuk dalam kata dituntut itu 4 perkara. Pertama wajib, kedua sunat baik. Jadi di sini dia nak sebut hukum syarak ya tuan-tuan. Hukum syarak ni dibahagi menjadi 2. Yang pertama hukum taklifi, yang kedua hukum wadai. Apa itu taklifi, apa itu wadai? Hukum taklifi hukum yang 5 tu dah. Wajib, haram, sunat, makruh, harus. Itu dipanggil hukum taklif. Sebab tu orang yang dibebankan hukum dipanggil mukallaf. Mukallaf isim maf'ul. Yang dibebankan hukum taklifi tadi, yang dibebankan dengan wajib, yang dibebankan dengan haram, yang dibebankan dengan sunat, yang dibebankan dengan mubah, yang dibebankan dengan makruh, itu dipanggil mukallaf. Mukallafin, orang-orang yang mukallaf. Adapun hukum dia panggil hukum taklifi. Jadi hukum taklifi ni ada 5 ni tuan-tuan. Yang kedua hukum wadai. Hukum wadai ni hukum nak mengesahkan dengan makna kata sah, mani, syarat, batal. Sebab sah, syarat, mani, batal. Itu yang dipanggil dengan hukum wadai. Jadi itu dulu kita berhenti dulu tuan. Bahasan dia panjang sikit. Dia nak uraikan sikit apa itu taklifi, apa itu wadai, apa itu wajib nanti, mubah, sunat dan sebagainya. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna waj'alna min salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.